Assalamualaikum dan hai semua. Pada hari ini kita akan belajar mengenai ayat tunggal. Pertama sekali, cikgu akan perkenalkan nama cikgu dulu. Nama cikgu Maisarah. Jadi kamu semua boleh panggil cikgu Maisarah. Apa sebenarnya ayat tunggal ni? Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi subjek dan predikat. Apa itu subjek dan apa itu pula predikat? Subjek adalah pelaku ataupun pembuat. Manakala predikat itu apa yang dia buat. Contohnya, Ayah Ali seorang peguam. Ayah Ali itu merupakan subjek, manakala predikat bagi ayat tersebut adalah seorang peguam. Kan kita dah tahu, ayat tunggal ini mempunyai pola kata nama. Antaranya adalah kata nama tambah kata nama juga. Macam tadi, Ayah Ali seorang peguam. Manakala yang kedua adalah kata nama tambah dengan kata kerja. Contohnya, Ayah Ali sedang membaiki rumah. Dan pola kata nama yang ketiga adalah kata nama tambah kata kerja. Contohnya, Ayah Ali bijak. Dan yang keempat adalah kata nama tambah kata sendi nama. Contohnya, Ayah Ali di sekolah. Di menunjukkan kata sendi nama. Sebab itulah kata nama Ayah Ali dan di sekolah itu merupakan kata sendi nama predikat. Bagi predikat. Macam tu. Seterusnya kita akan pergi lebih lanjut tentang ayat tunggal ini. Terdapat 4 jenis ayat tunggal. Yang pertama, ayat penyata. Yang kedua, ayat tanya. Yang ketiga, ayat perintah. Manakala yang keempat adalah ayat seruan. Jom kita pergi satu persatu. Apa itu ayat penyata? Ayat penyata adalah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat pernyataan dengan tujuan untuk menyatakan atau memberikan keterangan tentang sesuatu hal. Jenis ayat penyata ini ada 2. Yang pertama, ayat berita dan yang satu lagi adalah ayat keterangan. Contohnya, penjual ikan itu sentiasa tersenyum. Penjual ikan itu merupakan subjek, manakala sentiasa tersenyum itu predikat. Jadi, ayat penyata ini diakhiri dengan noktah. Contoh ayat lain adalah Abdullah sedang tidur. Abdullah itu merupakan subjek, manakala sedang tidur itu ialah predikat. Sedang tidur itu membuktikan bahawa ia menggunakan kata kerja. Seterusnya, ayat tanya. Ayat tanya adalah ayat untuk menanyakan sesuatu hal. Dan di akhir ayat diletakkan lambang tanda soal, iaitu tanda telinga. Ayat tanya ini terbahagi kepada 2. Yang pertama, ayat tanya tanpa kata tanya. Maksudnya di sini, ayat yang diucapkan dengan nada suara tinggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. Contohnya, dia terperanjat. Ataupun kita boleh tambahkan partikel kah untuk melembutkan ayat. Contohnya, dia terperanjat kah? Sebegitu. Manakala yang kedua adalah ayat tanya dengan unsur tanya. Maksudnya di sini ayat yang mengandungi kata tanya seperti berapa, bagaimana, bila, mengapa dan kenapa. Contohnya, harga barang ini berapa? Sekiranya perkataan berapa hendak diletakkan di hadapan, perlulah menambah partikel kah. Contohnya, berapakah harga barang ini? Kesimpulannya di sini, sekiranya berapa diletakkan di bahagian di akhir ayat, dia tidak perlu menerima partikel kah. Sekiranya diletakkan di hadapan ayat, memerlukan partikel kah. Wajib. Jenis ayat tunggal seterusnya adalah ayat perintah. Ayat perintah adalah ayat yang digunakan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan dan ditujukan kepada orang yang kedua, iaitu kata ganti nama yang kedua. Seperti awak, kamu, engkau dan sebagainya. Terdapat 4 jenis ayat perintah. Yang pertama, ayat suruhan. Yang kedua, ayat larangan. Yang ketiga, ayat silaan. Dan ayat yang keempat adalah ayat permintaan. Jadi kita selami satu persatu. Keluar dari bilik ni. Tu merupakan salah satu contoh ayat suruhan. Biasa kan kita dengar ayat suruhan ni dan kita pun turut gunakan dia kan. Jadi, ayat suruhan ini adalah ayat yang digunakan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Subjek ialah ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, engkau. Dan
dan selainnya digugurkan dalam ayat. Contohnya, contoh ayat pertama adalah awak keluar dari bilik. Awak keluar dari bilik ini. Jadi, perkataan awak itu perlu dibuang dan menjadi keluar dari bilik ini. Selain itu, kita juga boleh tambah partikel lah untuk melembutkan ayat tersebut. Seperti, keluarlah dari bilik ni. Seterusnya, ayat larangan. Biasakan kita guna jangan ambil harta orang. Itu merupakan salah satu ayat larangan. Ayat larangan ni adalah ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan atau usah sebelum kata kerja dengan tujuan menegas seseorang melakukan sesuatu. Contoh macam tadilah, jangan ambil harta orang. Jangan itu digunakan sebelum ambil. Ambil itu merupakan kata kerja. Di samping itu, kita juga boleh menambahkan partikel lah untuk melembutkan ayat. Contohnya, janganlah ambil harta orang. Seperti itu. Selain itu, kita juga boleh tidak menggunakan kata larangan. Contoh ayat, dilarang merokok. Ayat perintah seterusnya adalah ayat silaan. Ayat silaan adalah ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan orang. Kata silaan digunakan pada permulaan ayat. Contohnya, sila datang ke rumah saya. Ataupun, kita juga boleh menerima partikel lah dalam ayat silaan ini. Contohnya, silalah datang ke rumah saya. Ayat permintaan pula adalah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong. Tujuannya untuk memohon permintaan dan pertolongan. Contohnya, minta kamu semua bertenang ataupun tolong tutup pintu itu dan sebagainya. Jenis ayat tunggal yang terakhir adalah ayat seruan. Ayat seruan adalah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan. Tujuannya untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut, marah, takjub, geram, sakit dan sebagainya. Ia digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru yang terletak di akhir ayat. Bagi ayat seruan ini, ia didahului dengan kata seru ataupun tidak. Contoh kata seru adalah oh, amboi, cheese, wah, aduh dan syabas. Contoh ayat ibu, itu tidak menggunakan kata seru. Tapi dia juga merupakan ayat seruan. Seterusnya, contoh yang lain adalah amboi, garangnya. Dan syabas, engkau telah menang. Itu dua contoh yang menggunakan ayat seruan yang menggunakan kata seru. Jadi, setakat itu saja perkongsian daripada Cikgu Maisara. Harap sedikit sebanyak dapat membantu kamu semua. Bye. Assalamualaikum.